Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar murid-murid? Okey, pada hari ini kita akan mengajar matematik tahun 5 iaitu bidang sukatan dan geometri bagi tajuk 3 iaitu wang. Okey. Standard kandungan SK yang akan kita fokuskan pada hari ini ialah 3.4 kredit dan pengurusan hutang. Standard pembelajaran pula adalah 3.4.1 menerangkan maksud kredit dan hutang, dan yang kedua 3.4.2 menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya kita pembelian secara tunai dan juga kredit. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid adalah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid boleh yang pertama menyatakan maksud kredit dan hutang. Yang kedua, kita akan menyatakan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan juga tunai. Okey, sebelum cikgu mulakan, mari kita tonton satu video pendek situasi juru wang dan juga pembeli yang ingin membeli sebuah komputer riba. Okey, mari kita lihat betul-betul. Okey, daripada perbualan antara juru wang dan juga pembeli tadi, juru wang ada menyebut perkataan tunai dan juga kad kredit. Jadi, tunai seperti yang kita tahu adalah bermaksud kita membeli menggunakan wang tunai seperti menggunakan maafkan cikgu. Kita bayar secara tunai menggunakan wang tunai ataupun kita gunakan duit shilling. Wang kertas dengan duit shilling, ataupun kita gunakan kad kredit, kad debit, maafkan cikgu, kad debit, kad bank. Okey, ataupun kita membayar menggunakan kredit. Apa maksud kad kredit? Okey, kredit adalah sebuah pinjaman. Pinjaman di mana dia memudahkan seseorang untuk menangguhkan pembayaran barangan yang mereka ingin membeli, ataupun kredit ni bermaksud sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan kepada seseorang. Jadi di sini ada menyebut perkataan pinjam. Bila kita sebut perkataan pinjam, maksudnya kita berhutang. Jadi berhutang ni bermaksud kita meminjam dan kita perlu membayar kembali duit yang kita pinjam. Jadi kita dapat lihat pada slide ini, hutang bermaksud pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey murid-murid? Okey. Mari kita lihat sambungan perbualan antara juru wang dan juga pembeli sebentar tadi. Okey, baiklah. Daripada situasi sebentar tadi, juru wang ada menyebut sekiranya pembeli ingin membeli menggunakan pembayaran secara tunai, pembeli harus membayar sebanyak RM1,290. Manakala jika pembeli ingin membayar secara kredit, pembeli perlu membayar dengan ansuran RM120.90 selama 12 bulan. 12 bulan sama dengan berapa tahun? 1 tahun. Okey. Jadi dalam masa 1 tahun, jika pembeli ingin membayar menggunakan kredit, jadi pembeli perlu membayar RM120.90 sebulan dalam masa 12 bulan. Okey murid-murid? Jadi kita akan menjadi pembeli sekarang. Kita akan fikirkan, boleh ke apa lagi yang menguntungkan? Kita bayar secara tunai ataupun kita bayar secara kredit? Kita tengok mana lagi menguntungkan pembeli. Okey, kalau kita bayar secara tunai, kita bayar RM1,290. Sekiranya kita bayar secara kredit, kita perlu membuat ansuran RM120.90. Jadi, kita kira dalam masa 12 bulan, berapa jumlah harga barangan yang dibeli sebentar tadi jika kita bayar secara kredit. Okey, kita lihat di sebelah kanan, ada jalan pengiraan RM120.90 darab dengan 12. Okey. Jawapan akhir yang kita dapat adalah RM ataupun kita sebut RM1,450.80. Jadi, harga akhir kita bayar secara kredit, kita bandingkan dengan harga yang kita bayar secara tunai.
mana lagi yang menguntungkan pembeli? Mestilah kita mahu sebagai pembeli, maafkan cikgu, sebagai pembeli mestilah kita nak bayar harga yang lebih murah, kan? Okey, jadi mestilah kita akan pilih untuk bayar secara tunai kerana kita bayar secara tunai, kita hanya perlu membayar RM1,290 sahaja. Namun, jika kita bayar secara kredit, kita perlu bayar lebih lagi, iaitu RM1,450.80. Jadi, di sini dapat kita lihat pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit ada bezanya. Okey. Di sini cikgu ada sertakan jadual. Kita dapat lihat dengan ketara perbezaan antara pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Okey. Jika kita bayar secara tunai, adakah kita berhutang? Tidak. Tapi kalau kita bayar secara pembelian secara kredit, ya, kita bayar secara berhutang. Dan adakah faedah dikenakan untuk tunai? Tidak. Tetapi kalau kita bayar secara kredit, ya, ada faedah yang dikenakan kerana kita meminjam ataupun kita berhutang dengan institusi kewangan yang kita pilih. Okey? Kadar bayaran pula. Kalau kita lihat pengiraan tadi, bagi pembelian secara tunai, dia menggunakan hanya membayar harga asal barangan sahaja. Tetapi kalau kita pilih untuk bayar secara kredit, kita akan membayar lebih daripada harga asal barangan yang kita beli kerana kita dimasukkan wang faedah ataupun kadar faedah dimasukkan dalam harga barangan yang kita membeli. Jadi menyebabkan harga bagi barangan yang kita beli, jika kita bayar guna kredit, harga dia lagi tinggi. Okey murid-murid? Okey. Seterusnya, cara pembayaran. Okey, cikgu ada sebut tadi, cara pembayaran jika kita bayar dengan tunai ada dua cara. Iaitu yang pertama wang tunai dan yang kedua, okey. Yang kedua adalah kad debit ataupun kad bank. Okey. Yang kredit pula. Okey, pembelian secara kredit kita akan bayar sama ada kita guna kad kredit ataupun kita membuat ansuran secara bulanan. Okey murid-murid, hari ini kita belajar apa maksud hutang, apa maksud kad kredit, pembayaran secara kredit dan juga kita lihat apa perbezaan antara pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit. Okey. Okey. Harapnya segala perkongsian cikgu pada hari ini mengenai tajuk tajuk pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit dapat memberi manfaat kepada semua murid. Okey, sekian, terima kasih.